الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tinggi syukur. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberi nikmat iman dan Islam kepada kita. Yang kedua, syukur pada Allah kerana masih memberi nikmat umur untuk kita meneruskan kewajipan kita, ketaatan kita kepada Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala melengkapkan segala amal ibadat kita dan iman kita dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah untuk malam ini berkenaan dengan satu kitab yang mana kitab mengenai dengan, iaitu kitab Ziarah ke Alam Barzah, berkenaan dengan kematian. Ataupun kitab tersebut memang dikarya oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, insyaAllah ini kita bicara setakat yang mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keinsafan kepada kita untuk kita dapat bertingkat lagi amal kita kepada Allah Taala. Itu yang pertama sekali. InsyaAllah kita tengok daripada tajuk hari ini berkenaan satu kitab, iaitu mengingatkan kita ke arah kematian. Daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ziarahilah ke kubur kerana hal itu dapat mengingatkan kalian, itu kita, daripada kematian. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ni siapa? Iaitu umat lah. Kalau kita kata kita hamba Allah, kita sebagai Tuhan ni, kita ni hamba Tuhan, hamba Allah. Jadinya menganjurkan kepada kita supaya ziarah kubur. Tujuan yang pertama supaya kita ziarah kubur ni, biar pertama sekali mengingatkan kita ke kematian kita. Sini masjid kita ni dekat dengan kubur. Dekat dengan kubur. Jadi walaupun kita kata dekat dengan kubur ke tidak, tetapi lagu mana sekalipun lambat atau banyak kita pergi situ juga. Sebab itulah mengenai dengan masalah al-kubur ni, banyak ulama-ulama sebut gapo bekalan-bekalan kita untuk kita mempersiapkan diri kita. Persiapkan lagu mana? Iaitu yang pertama sekali itu amal ibadat kita kepada Allah. Ni segi amal. Kalau kita kecek beramal ni bab banyak. Amal yang kita buat sama ada kita belajar ataupun tidak, dua perkara. Semua orang buat amal belaka. Semua orang buat amal belaka. Sama ada yang amal kita buat tadi, sama ada kita ikut yang mana kehendak ulama ataupun ikut nafsu kita. Kalau kita buat amal semata-mata, walaupun kita kata semaya, tapi tak ada masa kita buat, tak ada masa kita untuk kita mengaji. Tak ada masa kita untuk belajar lagu mana, walaupun semaya 2 rakaat sekalipun buat dengan belajar. Tapi buat amal yang banyak. Dan kalau kita mengaji, kita penawar bagi hati ni. Kalau amal kita tidak banyak pun tak apa, yang penting dosa. Bila kita mati, kita dosa dengan Allah Ta'ala, kita tidak bawa. Bukan maksud sini kita kata tak perlu buat amal. Tetapi walaupun kita kata amal kita kurang, tetapi apabila kita mati, kata ulama, biarlah dosa-dosa yang mana duduk di dalam hati kita ni Allah Ta'ala hapuskan. Kita nak tu.
Kalau amal banyak sekali pun, tapi kita buat dengan nafsu kita, buat dengan tak mengaji, agak-agak Tuhan terima ke tak? Jadi manusia dia tak boleh menentukan sama terima tidak terima. Nah, tetapi yang menentukan Allah. Tapi kalau golik lah kita tengok kat, kalau kita buat mengaji dengan ikut orang kat, tak terima lah. Kalau ikut hadis Nabi kat. Dah, ikut ikhtiar ulama suka juga. Semaya 2 rakaat sekali pun. Sebab tu semaya sunat atau semaya wajib ke, benda zikir sunat atau zikir wajib ke, dah, perkara tersebut mesti kita kena ayat yang pertama sekali iaitu amal. Kita kena ngaji pokok bab fiqh. Fiqh lain pula. Dah bab fiqh. Sebelum kita nak buat amal nak sembah Tuhan, kena Tuhan tu lagu mana dulu. Ni kadang-kadang kita buat amal, rajin buat amal. Tetapi apabila kita tanya tentang zat Allah, tanya pasal kebesaran Allah, kita tahu dia jawab lagu mana. Sedekah dah dalam hadis Nabi sebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kena Tuhan. Okey, maksud sini kita kata benda ni tak perlu kita beramal, tetapi yang pertama sekali belajar dulu bab itikad oleh hati kita biar betul dulu. Ni orang tanya Allah Ta'ala duduk mana? Duduk atas. Kalau kita beritikad lagu tu, atas ke mana? Kalau kita itikad lagu tu pun, sebab kita kata kita ni Islam pun dok amal lebih-lebih lagi tidak diterima oleh Allah. Sebab tu sangat hamba di mana-mana masjid hamba tekir sangat beritikad. Sebab benda ni benda utama, tunjuk utama. Kita ni berpegang dengan ahli sunnah berjemaah, dah biar betul-betul berpegang. Jangan ambil sekerat, orang ni sekerat. Nah, itu sebenarnya amal. Supaya juga masalah berkaitan dengan kubur. Nah, habis cerita berkaitan dengan kubur ni banyak. Contoh masalah kata isu yang banyak, yang selalu orang balas dekat musim PKP baru ni. Nah, berkaitan dengan masalah isu cabut rumput atas kubur. Nah, ini kita kata mengikut ikhtiar ulama. Orang lain mana hadis? Mana ahli Quran? Dah, semua benda tu sebenarnya dua-dua dia kena ambil, dia tak boleh nafi dah. Kena pegang dah. Tetapi sekarang kita kena pegang itu ikhtiar ulama, pendapat ulama. Nah, benda ni kalau kita tak serupa dengan zahir, dah kita tak kerja apa. Dah, contoh kita isu yang ambil paling pendek sekali, isu cabut rumput atas kubur. Contoh kita pergi ziarah kubur. Walik kita kalau pergi kubur kat cabut rumput. Walik lah. Bukan semua. Walik. Jadi situ banyak perbahasan ulama. Nak jumpa lagu mana dalam kitab. Kalau hadis Nabi tak jumpa. Ulama pula dah pecah lagu mana hukum. Benda ni boleh ke tidak boleh ke, harus ke makruh ke. Sebab kita semaya, ulama pecah. Nabi kata ikut seperti mana aku semaya. Siapa pecah kata ini sunat, mana sunat ab'ah, mana sunat ayat. Siapa sebut? Ulama pecah. Tugas ulama. Kalau kita nak zahir, nak kita kata nak faham hadis secara zahir, maka kita akan jumpa benda tu. Siapa yang hurah? Iaitu ulama. Orang ni kena mengaji banyak. Nah, orang ni kena mengaji banyak lah. Berkait Imam Sa'adah ni. Ada dua-dua ni kena tahu. Ya, berpegang dengan Quran, berpegang dengan hadis, al-qiyas, al-ijmu', banyak perkara. Ada. Itu tak boleh lari dah. Kita yang mana beritikad sungguh-sungguh dengan ahli sunnah wal jamaah dah perkara ni. Itu yang pertama. Dah. Contoh masalah tadi. Nah, cuma boleh riwayat mengenai dengan masalah yang menjumpa dari mana ulama ayat. Mana Syekh Syarwani. Nah, satu ulama yang sangat besar. Dah menimbulkan isu ataupun mungkin menimbulkan isu iaitu menyelesaikan isu masalah ni. Contoh isu berkaitan dengan masalah rumput ataupun tumbuhan di atas kubur. Sini kita kena faham molek, jelas. Apabila kita faham jelas baru benda ni tak menjadi fitnah. Baru benda ni menjadi ilmu. Baru benda ni tidak balah. Ni. Yang pertama sekali, tiga. Nah, yang pertama sekali masalah tu. Sesat-sesat. Tak apa dah hari ni pukul 10 pun tak apa. Maha berkat. Nah. Contoh. Isu contoh yang pertama sekali. Kita tengok pada mazhab Syafi'i. Dah, kita semua ni semua berpegang dengan mazhab Syafi'i belakang. Nah, tak ada yang berbeza, semua Syafi'i. Kita semaya pun ikut Syafi'i, kita buat zakat puasa ikut Syafi'i. Nah, semua Syafi'i belakang. Ke sini ada selain pada tu. Nah, contoh kita bincang pasal mazhab Syafi'i. Tak apalah kalau ada pun betul belakang. Nah, kita meraihkan. Nah, contoh masalah isu kubur. Bagi mazhab Syafi'i kata hukumnya adalah haram. Kita boleh rumput atas kubur.
Nah, mula-mula kita biasa dengar ni ataupun dah dengar dah, tak apa dah. Dan apabila kita biasa dengar suruh terkejut, tak apalah, muncul teguran daripada Allah supaya benda ni tak menjadi isu sangat besar untuk diri kita dan ahli mukim kita, anak mukim kita. Nah, bagi mazhab Syafi'i hukumnya adalah haram. Dah kita cabut rupu atas kubur. Haram itu lagu mana pula? Ni nak bahas ni. Ya, dah kita kata bukan cabut kubur tu haram lalu dak ada ikhtilaf ulama pula. Apa itu haram? Nah, contoh kita kata batas semaya. Apa batas semaya? Apa perkara batas semaya? Lagu ni cara dia. Dah. Kita ngaji kata bab musalli, bab gapo. Tapi tak sebab bab tu. Kita nak bincang bab ni sebab tajuk mengenai dengan kitab. Bagi mazhab Syafi'i ukur ialah haram. Cabut rupa di atas kubur. Haram itu lagu mana? Iaitu sekiranya tumbuhan yang mana duduk di atas kubur tak ada. Atas kubur tu lagu mana? Bukan tempat mana kita lalu. Tempat mana kita naik dengan kereta dah. Iaitu atas belindian ni, atas yang bawah tak ada orang mati. Bawah ni. Ni atas belindian, atas orang panggil apa? Bahasa kita kan. Liar dia. Liar. Seni. Jadi tumbuhan yang mana tumbuh di bawah, tumbuhan yang mana hidup di atas benda tu. Dah, dia tumbuhan yang mana hidup di atas belindian tak ada, liar tak ada, maka selagi mana dia tidak mati, tidak layu, tidak gabak, maka tumbuhan itulah yang berzikir pada si mayat. Bagi ikhtilaf, bagi mazhab Syafi'i kata haram. Sebab apa? Kita ambil hak orang mati. Tu Imam Syafi'i kata haram. Bagi mazhab lain kata tak apa, makruh, boleh berlaku. Tapi kita nak cerita pasal mazhab Syafi'i. Dan kita Syafi'i kan? Jangan kita kata bab semaya Syafi'i saja, bab lain tak sebakar. Boleh kalau dalam keadaan rusuh, dalam keadaan darurat. Contoh kita pergi Mekah, sisi Kaabah tu. Kalau kita guna Syafi'i, tak akan ambil semaya lah kita. Ia ada tempat-tempat tertentu sahaja boleh kita guna. Nah, kalau sekiranya tumbuh itu masih hidup, tumbuh itu masih hidup, kita buat, bagi mazhab Syafi'i kata hukumnya haram. Sebab apa haram? Sebab yang mengambil hak orang mati tadi. Bapa ambil hak orang mati? Sebab selagi mana benda tu hidup, benda itulah akan berzikir pada si mayat. Nak agak ke anak dah hari tu saja ya liaknya. Nah, tu kita kata jenis anak, kita kata jenis tiak hari tu. Kalau dak langsung dekat ada kubur mak ayah pun tanya mana. Amu pernah ada dulu di masjid Amu dulu di tempat anak. Siapa orang lain, siapa anak mukim baru kau email. Dia marah lagu mana? Cakap email nak ngapa pula kau kubur anak mukim dia. Kita lah sebagai pewaris si mati kena tahu duduk mana. Jangan pergi hari kematian saja. Hari-hari lain sekalipun sunat kita ziarah. Contoh disebut dalam kitab Imam Habib Abdullah bin Haddad. Dah, sebab tu tadi bagi mana dalil ni? Dah, Imam Habib Abdullah bin Haddad satu ulama sangat besar juga. Dia sebut sini sunat kita ziarah kubur pada malam Jumaat, malam Khamis kita pada Yasin Kafi tu. Sunat dah malam tu. Wali kita kat pagi Jumaat. Pada malam Jumaat, hari Jumaat, pagi Sabtu dan hari Isnin, sunat kita ziarah kubur. Kita tahu kat pagi Jumaat ya. Tu kita serah pelik. Berapa yang ni hari Isnin? Berapa ulama kata sunat hari Isnin kita ziarah? Kena tahu juga. Tujuan dia bukan pakat buat lagu tu. Maaf dah. Naik Syekh Rabbana kali pertama duduk depan. Dah, duduk mengajar lama dah baru masuk masjid yang terdekat. Dah, noyak lagu tu hukum dia. Dah, sunat pada hari tersebut kita ziarah. Jadi tak perlu pelik lah. Saya bertikar. Kalau kita dah bertikar, kita ni siapa? Ingat pertama sekali. Kita ni siapa? Yang pertama sekali. Sunat ke ziarah pada hari tersebut. Bukan pagi Jumaat saja. Sebab tu Nabi sebut sendiri, ziarah kubur ni iaitu mengingat kalian, mengingatkan kita ke atas kematian. Bukan saja-saja. Ya, bukan pergi kubur nak nasi. Nasi buku. Kita kata nak air. Air ke apa? Air menyerah sebotol duit 5 ya. Ni yang tu nyanyo ke siapa? Kita tak rugi. Orang je mana nak mengharap ke pahali tu rugi. Dia buat ada. Bukan saja-saja dekat ada kita sembahyang jenazah lah mana-mana masjid. Orang rugi makin negara. Untuk siapa? Sedekah pada si mati. So, yang kedua kena tahu juga duit kita beli tu duit mana. Kena tahu juga. Walaupun kita kata mengaji bab mati berbanyak hukum dalam.
Banyak hukum. Contoh kita kata kita buat nasi, tak ada masalah. Niat kita aku beri nasi kepada orang mayat jenazah pada mak ayah aku dengan tujuan aku beri pahala pada mak aku. Comel. Tapi duit kita beri nasi tadi kita ada duit mana? Ni banyak. Okey, yang pertama sekali. Duit. Masalah kita kata duit penghilangan si mati. Peninggalan si mati. Dah, contoh kita nak beli, contoh kita nak buat tahlil ke, ikut. Kita nak sedekah pada orang sembahyang mayat pada mak kita ke, siapa-siapa sekalipun. Dah, duit tu kita nak duit mana kita guna? Contoh yang pertama sekali. Sekiranya duit mana kita guna beli nasi nak sedekah pada orang ramah, sekiranya itu duit nawak. Tahu duit nawak kalau bahasa kita adat kita kat duit orang sedekah pada keluarga si mati. Maka boleh duit itu guna untuk buat makan ataupun buat tahlil ke, buat sedekah kepada orang ramah. Kalau duit simpanan tak boleh si mati, kecuali dengan izin si mati semasa dia hidup. Ni kita kedah berlaku. Nah, yang nyanyi siapa? Orang mati nyanyi, dah dosa pahala mak ayah kita tak berapa rak dah. Kita pun nak menimbulkan kekacauan dia. Menimbulkan dosa kepada dia. Sebab apa? Sebab si mati tadi meninggalkan anak-anak ataupun waris-waris yang jahil berkenaan dengan hukum. Nah, sebab tu Nabi kata bila kita mati tinggal 3 perkara, iaitu anak yang soleh, sedekah jariah, 3 ilmu yang manfaat. Contoh kita ambil anak yang soleh. Lagu ni lah. Kalau waris tu tinggal anak yang dia reti agama tak apa. Kalau tak reti agama, kena ke siapa? Kena kepada waris sebab tak ajar dia. Oh, payah ada anak ni, buat anak suka. Tapi kita dah berharap dia ke arah agama tu agak-agak dia kena. Tak kira siapa. Anak ustaz tak ustaz, anak siapa sekalipun, anak orang kerja rumah batu ke kerja gapo sekalipun. Sama berlaku sisi Allah Taala. Tu yang tak tanya mu siapa? Dah. Nah. Tak tanya. Sebab pusing. Yang mati pula iaitu mak ayah kita. Sebab tu kalau mau mengajar perkara kita berkaitan dengan kematian mesti amu keselit dengan ibu bapa. Sebab bersedih. Sedih punya ibu bapa ni. Ya kita lah ni yang boleh hidup, boleh makan, boleh senang, boleh gapo lah ni hasil pada kerja mak ayah kita lah. Yang mati lama dah. Tetapi adakah yang mana dia tinggal kita boleh manfaat kepada dia? Cuba kita fikir, walaupun ibu bapa boleh masih hidup, masih gapo, tetapi kita fikir dah lagu mana apabila dia mati lagu mana? Lagu mana? Kita fikir, saya fikir orang lain fikir kita lagu mana? Esok mak ayah aku ni tak berapa rajin dah. Nyanyi ke mak ayah aku dalam kubur. Kena. Walaupun besar nikah pak pun. Nah, dia ada sabit juga sebab udara kita kan. Anak kita tak semayang walaupun yang nikah dah sekalipun, tetapi hubungan dengan mak ayah tak lepas. Tu dia kita tanya juga lagu mana mau dia anak mu dulu. Pandai dah lepas dah fardu ain. Pandai dah bab semayang. Jadi kalau kita sendiri pun tak lepas dah, bagaimana kita nak menjawab segala pertanyaan malaikat yang mana kita tinggalkan kepada orang lain ni? Kena rusing weh. Tunggu. Dah, kita pakat rusing tujuan ke apa takut nak seksa kubur tak ada. Dah sedih. Dah sebab mak apa dia kata budak dengar dia kata nak peluk dia. Tak padat kita beri duit 10 juta sebulan pun tak padat ngai balas semasa dia mati. Walaupun kita kata di dunia ni bunyi kita boleh PSO UPSR pun labik ismil pun suka dia dah. Tetapi jenazah ni lebih suka sekiranya anak boleh memandikan dia, tu lebih suka lagi. Jenazah ni lebih suka ada anak yang meninggalkan dia ni boleh mekafankan dia. Kita kena ada angan-angan belakang, jangan harap kau tak email. Nah, ni tak email belakang, jangan kau tak email, tak email sibuk dah. Kita pun nak menipu ke sibuk ke tak email. Dah tak email cara mak kahwin lagi gapo lagi. Semaya jenazah bukan tak email anak tu kalau mak pak mati. Kita tak email belakang, jangan kau tak email. Kalau 10 anak mungkin kita 10 orang. Padahal yang aulanya, yang utamanya adalah pewaris tu. Kalau bakat belajar belakang sebuking kurang bebel tak email. Dah. Tak apa anak boleh buat diri. Dia tunggu tak email belakang. Payah. Tunggu. Dan bukan kita kata kita nak masuk ahli tak email dah. Memang aula segi hukum aulanya pewaris. Sebenarnya lagu tu. Dan ni kita mengharap kita email belakang. Dia email nak semaya lagi, nak nikah kahwin lagi.
Nah, kita kena ada azan. Biarlah anak kita tak mengaji agama, sekolah agama sekalipun, yang penting kita ada azan. Pesan ke anak dah ni kena pesan. Tak supa dulu. Dah nanti abah mati saya esok bila lah kerja tinggi dah pun abah mati saya esok kalau boleh anak-anak abah belaka. Tak pesan lagu tu. Nah. Pesan lagu tu. Cakap bukannya payah pun sembahyang jenazah pun. Cakap tak boleh dulu kita duduk pera dia, duduk beli dia, duduk mandi dia, duduk gendong dia pergi sekolah. Cakap nak memandikan kita, nak mengkafankan kita, nak kumumikan kita, nak turun lebih lahak pun tak boleh. Lebih-lebih lagi menyembahyangkan kita. Kalau anak ni boleh fikir gitu, insya-Allah bahagia mak ayah dia dalam kubur esok. Ni semua ada mak ayah belaka, termasuk hamba sendiri. Dah. Mak ayah kita contoh yang mana? Contoh mati dah 10 tahun, 100 tahun. Maka kita doa. Ya doa, ya Allah, bila pahala kepada mak ayah aku ya Allah. Sekiranya aku duduk masjid ni ya Allah, kalau sekiranya ada pahala pagi aku ni ya Allah, jugalah ke mak ayah aku, niat lagu tu. Tapi kalau ikut ulama sebut kalau berkenaan dengan mak ayah ni, anak dengan mak ayah ni tidak terhijab, tak niat pun siapa. Sebab apa? Kita termasuk daripada anak yang soleh tadi. Sebab itulah anak-anak dikasihi oleh Allah. Dan kita buat satu benda ni kita fikir. Tak kira lah sama ada mak ayah kita masih hidup ataupun tidak. Lebih-lebih lagi yang mati dah. Kita apabila kita buat satu kejahatan, fikir dulu nyanyi ke mak aku dalam kubur. Masalah tak fikir gitulah. Kalau fikir gitu ambil dunia ni. Sebenarnya. Nah, itulah sebenarnya kehidupan kita. Ya. Hamba tak niat nak mari mengajar ni. Tak layak bagi hamba untuk mengajar. Nah, kita muzakarah sama-sama sebab semua kita ada mak ayah. Dan kita ada mak ayah belaka. Kita tengok pada hadis yang kedua. Dan daripada Ibnu Mas'ud menuturkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah marang kalian untuk menziarahi kubur. Dulu Nabi larang kita ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kalian, kerana sesungguhnya hal itu dapat menjadikan kalian zuhud di dunia. Apa maksud zuhud? Ni kena faham perkataan zuhud. Zuhud ni bukan maksud tinggal dunia. Ni kita tinggal dunia, kerja dok gapo dok ibadat semata-mata ibadat. Anak bini tak makan. Tak jadi juga, dosa juga. Kita dua kita nak jaga atas muka bumi ni. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungi kita dengan Allah, dengan manusia kena jaga juga anak bini kita tu. Sebab tu kita nak faham satu hadis, kita boleh fikir secara zahir. Nah, nak fikir apa maksud zuhud dunia? Zuhud dunia ni maksudnya kita ambil sekadar keperluan, cukup makan. Tak usah mewah nak segap apa. Wi mewah tu alhamdulillah, rezeki pada Allah. Nah, tetapi zuhud atas dunia ni sebenarnya maksud zuhud ni kita ambil sekadar keperluan, makan. Boleh makan, boleh minum, cukup sekadar boleh makan, boleh minum ya. Itu panggil zuhud. Nah, zuhud di dunia. Ambil yang perlu sahaja. Dah bukan kita kata PHS ni zuhud di dunia, tinggal dunia. Tak apalah, semaya be pun tak kerja pun tak apa. Asalkan aku ni boleh ibadat pada Allah. Kita ibadat kita tu dosa ke pahala. Kalau kita buat lagu tu sekiranya kita ada anak bini kita. Orang pecing tak apa dah. Dah, orang tak kira orang pecing tu tak apa dia masuk boleh-boleh dah. Dah, tak kira tu. Masalah kita je ni tak ada kerja jatuh, pecing tak ada kerja tak ada. Tu kena faham lah. Kita ibadat kita serah pahala tapi dosa. Apa dosa? Tu tanggungjawab kita dengan hak manusia tidak terlaksana tu. Dosa lah. Nah, tu maksud dia. Zuhud dunia, nak faham mana? Zuhud akhirat ni kan pula? Lain pula. Nah, ni banyaklah kitab Minhaj Imam Ghazali sebut. Dah, surah takut panjang pula. Nah, ni zuhud kepada dunia dan mengingatkan kalian itu kita ni akan akhirat. Bila kita zuhud dunia ni ambil sekadar keperluan ya, kita akan ingat akhirat. Aku nak mati padahlah, cukup makan sudahlah, muta buruk-buruk onda bolak sudahlah, asalkan boleh mari masjid. Zuhud dunia. Dah tak usah takut-takut kita bila Allah Taala bagi melimpah kekayaan kepada kita, takut kita jauh dengan Allah. Jauh dengan apa? Sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan dunia, maka jauh dengan masjid, jauh dengan kuliah. Kita ke utang dengan orang pencing ni. Boleh bagi masjid sama. Dah, itu termasuk daripada 7 golongan yang mana dinyatakan oleh Nabi. Salah satunya orang yang siasat hati dia terpaut dengan masjid. Bersyukur orang yang siasat di masjid. Dah, yang mana kita kerja tu tak apa dah nak buat bagaimana, mungkin kita berjemaah di pejabat kita, sangka baik dah. Cuma nak hati dia ni tak ada bunyi orang baik tak boleh duduk. Orang ni orang yang termasuk daripada golongan yang mana terlindung ataupun dinaungkan arasy oleh Allah Taala di akhirat saya.
Kita nak gitulah. Tanya masa masjid. Dah. Dunia ambil keperluan, boleh isi minyak kereta, minyak motor bagi masjid. Boleh makan, boleh belanja, cukup lah. Kalau kita ada lebih juga, tu lebih. Itu rezeki kita lah, bonus kita lah. Jangan kita kata nampak duit kita 10 juta lebih kita huk pula. Mungkin itu untuk kita boleh bantu orang pula, orang miskin. Orang yang memerlukan. Ada ujian juga, kaya pun ujian, miskin pun ujian juga. Masalah dah, kita tahu dah kita miskin, tapi malah juga ibadat. Ni masalah juga. Ni banyak berlaku. Kita tahu dah kita nak piti, tapi ada hati kita malah juga pergi masjid. Padahal kita duduk dalam keadaan lagu tu, kita dekat lagi dengan Tuhan. Ni malah juga. Kaya tu pun nak sabar. Ada kaya kita dekat walaupun kaya kita dekat Tuhan hidayah boleh mari masjid juga. Dekat kaya kita ni kadang-kadang boleh memudarat kita pada akhirat, ada juga. Ya, ada kebaikan, ada kelemahan. Kalau kita guna kekayaan kita dengan cara yang baik, untuk akhirat, maka kekayaan kita yang mana Allah Ta'ala bagi itu tidak salah, tak dosa, tak gapo. Bukan tak boleh saya, bukan tak sepitih, nak pitih belakang. Nawak lah kalau kita kata tak sepitih. Lepas tu tak sepitih nak berminyak motor lagu mana? Nak makan lagu mana? Sebelah ni pitih belakang, start motor pitih lalu. Bangun pagi pitih lalu. Siapa nak pakai gelak tu? Dia berapa ya habis? Dah. Sebab benda tu memerlukan juga. Sejak Nabi sendiri, orang dekat dengan Allah, orang dekat dengan Tuhan, tapi berniaga Nabi. Ternak, nak kambing. Sebab apa? Keperluan dia untuk pera anak-anak bini dia. Sebab nak faham molek dah. Ni orang faham kok lain, hura kok lain, tak jadi kok lain lah. Gitu. Tu masalah tu. Supaya tadi masalah nak sama sikit lagi masalah duit tu. Kalau duit ni nak tak apa kita guna untuk buat makan semati. Contoh, wisdom kepada orang semaya banyak ke, ataupun kita kata buat tahlil ke, ikutlah agak buat makan sekali pun tak apa. Tapi kalau duit simpanan sekiranya tidak diwasiatkan oleh semati ketika dia hidup, maka tidak boleh. Untuk gapo duit itu? Kena rajak pula. Untuk gapo duit itu? Untuk fidyah puasa dia dulu. Semasa muda-muda dulu dia tinggal. Fidyah semaya dah juga dah. Kena bayar juga. Muda-muda dulu nopak gogo tak semaya. Bayar fidyah semaya. Dak zakat dia dulu tak pernah bayar. Contoh muda-muda dulu, bayar. Selesai dulu hak Allah, tak pergi haji, selesai dulu hak itu. Ni dekat ada banyak kebanyakan duit tinggalan kita. Dak dekat-dekat boleh menyebabkan berlaku pergaduhan antara adik-beradik pula. Ni banyak berlaku saya tengok. Ibu bapa tak ada, ni pernah kisah. Duk amur tu pak dulu. Untuk pak agak lah ni pun. Tapi ada rakyatnya apabila satu rumah tu orang yang mati, maka ibu bapa ni tak ada akad lagi jenazah mak ayah dia pergi kubur. Adik-beradik duk bala dah, aku nak kereta, aku nak rumah. Masalah juga jenis harta banyak ni. Bukan toleh, tapi atas kesilapan siapa? Si matilah. Sebab tu Nabi suruh wasiat, hari-hari suruh wasiat. Sebab kita tahu dah mati bila. Wasiat, biarlah harta kita kata tinggal tokak sekalipun kena royak. Apabila berlaku pergaulan adik-beradik disebabkan harta kita, nyanyi ke siapa? Nyanyi pada jenazah. Silap siapa? Silap kita lah. Bagi dulu. Contoh ada kereta rumah. Sebab tu kita nak wasiat dah awal-awal. Kalau anak kita ada 4 orang agak, bagilah sekerak seorang rumah, tak apa. Sebab tu lah paling mudah lah. Paling mudah gini lah. Kalau jenis anak kita ni hijau belakang dah. Ni petua untuk guru ambul lah. Yang ambul mengaji. Dia kata seni. Rumah mana kita duk belilah ni, kalau boleh kita wasiat apa? Bukan wasiat. Dah, kita wakil ke untuk anak-anak nak balik raya balik belakang. Ai tak sewi ke siapa-siapa sekali pun. Seni. Tak bala. Apabila kita wasiat lagu tu dah lah ni wasiat kena ada itih putih. Tak boleh kecek mulut saja, bala juga. Wasiat gitu seni. Kalau sekiranya anak kita jenis ada rumah dah, cukup belakang dah keperluan dia, maka lebih baik lagu tu. Kecuali dia kata adik-beradik setuju belakang, tak apalah mau ambil kamu, tak apa. Tu tak apalah kalau setuju adik-beradik. Kalau kita tahu dah kalau aku ikut orang ni boleh menyebabkan gaduh juga, itulah cara yang terbaik. Tanya ayah tak ada, saya balik dah belakang kubur sini. Ayah si wasiat ke siapa-siapa. Senang. Dah, kita pun tak seksa oleh kubur. Dah. Oh, payah. Dah, bukan tak boleh buat rumah, boleh. Kalau boleh nak buat rumah juga. Nah, tetapi ayatnya gitulah hakikat sebenarnya. Kita nampak benda ni remeh tapi besar di sisi Allah Taala.
Nah, tu kita kata berkait dengan masalah ni. Lepas tu kalau masalah diri kita banyak lagi, sebab tu pertanyaan ahli kubur ni bukan sehari. Kalau kita ziarah alam tersebut, ada setengah hari sampai hari kiamat pun ada. Walaupun kita kata ustaz-ustaz dah royak dah, masalah kubur ni kena soal pakar, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma qiblayuka, ma ikhwanuka, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, mana kiblat kamu, apa pegangan kamu. Tetapi bukan semua lagu tu belaka. Sebab apa? Mengikut amalan masing-masing. Kalau lah amalan dia dulu dah, atas muka bumi ni memang amalan sungguh-sungguh, memang tak ada benda lain dah selain daripada Allah, maka tidak mungkinlah kita kata ke ghalib ya, mungkin tidak ada pertanyaan. Tapi itu kita tak boleh, kita sebagai dah orang awam, kita sebagai umat tak boleh buat andaian dah. Tetapi dah kita kena berusaha cari. Ada ulama kata sebut dekat dalam sebut dalam kitab mengatakan orang masuk dalam kubur dia tanya mana nabiyuka, siapa nabi kamu, siapa kata ya. Ada saya dekat pak perkara, dekat tak awak tak dijawab langsung pun ada. Macam-macam mengikut amalan masing-masing. Itulah petua contoh Abu Nawawi, petua Tok Tabah ni. Dah petua Tok Tabah dia orang alim. Dah orang wali Allah Taala yang terdahulu. Dah petua dia ni, dia kata kalaulah mu nak mu nak mati ni, nah yang pertama sekali dalam kehidupan mu sehari-hari, mu jangan tinggal baca surah Al-Mulk setiap hari, bukan malam Jumaat, setiap hari sebelum tidur. Payah nak mati Senin, mati Maulid kan, kena payah dulu dunianya. Nak selesa dululah, korban masa sikit kan anak bini kita dulu. Dah baca surah Al-Mulk. Yang kedua, jangan lupa baca surah Kursi. Ayat Kursi ni kita boleh ambil petua tersebut, bukan petua ni benda ni akan mengelak kita, ikhtiar kita. Ikhtiar kita. Dan kita menganggap benda ni yang bagi betul-betul merengek ke sakratul maut, yang kita kata tak perlu soal ni kijak itu. Tapi kita sebagai hamba ni boleh ambil amalan-amalan tok wali dulu. Sebab demo ni dah dekat dengan Tuhan. Baca surah Al-Mulk. Yang kedua, jangan lupa sebelum tidur tu baca surah Kursi. Ayat Kursi tu. Surah Kursi pula, ayat Kursi tu. Yang ketiga, dah baca surah Al-Falaq 3 kali. Dah An-Nas 3 kali. Dah gapo lagi? Lagi Al-Ikhlas 3 kali. Amui 3 tu hari ni. Mula-mulalah yang lain. Amal tu dulu. Dah sebagai tambahan untuk kita akhir zaman ni, boleh kita baca iaitu zikir roti adab. Nah, kita comel dia selepas subuh, lepas asar buat sama. Baguslah. Bagus. Tapi sat lagi tambah itu roti al-hadad. Benda tu zikir tersebut, nah, walaupun tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itulah amalan-amalan tok wali dulu. Tapi kita boleh ambil sebagai ikhtiar. Orang lain tak say, tapi tak buat apa buatnya. Nah, kita royak lagu tu. Nah, tu wali tak ambil ikhtiar dia. Orang dekat dengan Tuhan ni. Apa tujuan kita baca roti al-hadad maksura? Apa tujuan kita buat? Apa tujuan? Yang pertama sekali tujuan yang kita baca maksura tu. Dan banyak kita ulama sebut bab zikir. Kelebihan zikir macam-macam. Roti al-hadad maksura contoh. Kelebihan yang pertama sekali apabila kita baca beramal semua ni, esok-esok kita di akhir zaman apabila dajjal mari nak fitnah manusia ni, maka kita selamat daripada benda tu. Sebab kita hidup zaman dajjal ni zaman kelaparan. Lah ni tak apa lapar aku 12 boleh cari roti lagi. Tapi esok lapar tak ada dah. Boleh nak makan tapi ngaku dajjal sebagai Tuhan dulu baru boleh makan. Jadi sekiranya kita tak ada zikir ni pendinding bagi kita esok, lagu mana agak? Zikir ni boleh mengenyangkan kita ni. Kita ni akhir zaman dah. Tak ada masa nak bergalak dah. Dah banyak benda-benda yang berlaku disebutkan oleh Nabi, sebut ulama banyak dah berlaku lah ni. Dah kita kata Cina lah ni boleh buat bulan. Betul lah. Betul akhir zaman esok. Betul lah Allah Ta'ala sebut dalam kitab Al-Qiyamah. Boleh lah ni di akhir zaman manusia ni akhir keliru masuk waktu solat. Yang pertama sekali, zuhur kuasa. Manusia akhir berkata, ni ya Tuhan asal ni. Padahal benda tu dibuat oleh rakyat manusia. Kan ni? Dah, dengar berita tak silap hamba lah, Cina boleh menciptakan matahari. Boleh pula. Lah ni nak cerita boleh pula ni. Matahari sudah dah berkali. 20 minit naik ikut barat. Ajalah dah tu. Tak ada kiamat ke? Orang panggil apa? Matahari naik ikut barat lah. Nah, jadi manusia ada kekeliruan. Jolah aku asal kau. Lepas ni kita gelap lah kau lepas ni. Dia tahu semaya zuhur. Kau semaya asal kau. Nah, je pun mampu lepas ni.
Ni benda akan berlaku. Jadi benda-benda lagu ni lah sebagai penguat kita, sebagai pendinding kita. Untuk apa? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Amal royak ni yang mana hamba tahu je. Yang hamba tak tahu, hamba tak berani nak royak sebab hukum hakim ni hamba tak berani. Yang mana hamba tahu, amal royak. Kita beramal sama-sama. Mungkin hamba seorang nak masuk syurga, sama-sama nak syurga belaka yang mari masjid ni. Tak mari masjid masuk syurga juga tapi lihat sikit. Tu kita kata masalah tu lihat lagu mana taufik tak ada, tahu belaka lebih semaya jemaah. Tapi nak pergi taufik tak ada. Sungguh hamba royak ni. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala dua. Bunyi dah ke? Balik. Dua perkara dengan Allah Ta'ala. Hidayah dan taufik. Setengah orang kadang-kadang dia boleh hidayah tapi taufik tak ada. Kenapa kat taufik ni? Bukan nama orang. Taufik ni kudrat, kekuatan kita buat ibadat dengan Allah. Tahu belaka sebagai jemaah. Kita tanya ke apa ni? Tahu belaka 27 kali ganda. Tapi nak pergi bayar ke nak bayar sebab apa? Taufik tak ada. Kekuatan yang amal tu tak ada. Duduk majlis ilmu kalau taufik tak ada ni. Tak boleh duduk ni. Lihat rasa panah bila nak habis ni, bila nak habis. Taufik tu penting. Dekat dia orang duduk nu pula. Duk kapal lain boleh mari pula. Sebab apa? Taufik ni mahal, barang mahal. Bukan pergi beli kedai runcit. Taufik ada tak ada, nama orang ada. Nama dengan Allah Ta'ala. Tahu lah, kau tanya bini kita tahu. Mai jemaah apa? 27 kali ganda. Apa tak pergi? Orang tiada ni sunat maya roh. Contohlah. Kita ajak saing-saing kita. Apa tak segi? Padahal duduk kuasa masjid dah. Tak segi lagi. Apa? Taufik tak ada. Mari mahal. Dan biar kita doa kepada Allah. Tak imej doa semua dalam kutubah dah. Ataupun kita kata doa lepas maya. Supaya Allah, kita doa supaya Allah Ta'ala kekal ke taufik kita dalam keadaan ibadat kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala kekal hati kita biar terpaut lagi masjid. Yang mana mari dah jangan tinggal lah siapa akan mati. Yang ketiga, kita mari masjid dah jangan tinggal dan ngaji. Dengan ngaji dah boleh membaiki amalan kita, boleh membaiki amal ibadat kita. Betul. Kita boleh beza antara kita buat amal ibadat dengan ngaji tak ngaji. Sebab tu saya sebut juga dah. Orang yang berilmu tidak berilmu tidak serupa. Orang buta orang celek lah. Sebab orang buat amal dengan ilmu, orang buat amal dengan tidak ilmu ni benda yang berlain. Dia akan rasa pelik. Dulu kita sembahyang sunat tanpa ilmu. Apa main sunat? Dah tu email buat. Dah orang lain buat ke malu kau orang pun nak kata aku malas pun nak main sunat. Buat juga kita. Kalau kita buat dengan ngaji, tahu kelebihan, fadilat, kekuatan. Kita buat tu lain okey. Dengan sungguh, dengan gapo, dengan ini. Sedap ni. Kenakit ni nak royak. Dah sama-sama. Dah kita perbaiki diri kita. Kita sama belaka, tak ada beza pun. Tak ada beza sama. Yang pentingnya kita perbaiki amalan kita kepada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Okey lagi. Tak azan lagi deh. Okey, hadis yang lain. Daripada Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis marfu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku pernah melarang kalian menziarahi kubur. Dan sekarang ziarahilah kalian kerana sesungguhnya hal itu dapat melembutkan hati." Dan Nabi kata, "Bila mu ziarah kubur akan melembutkan hati." Apa melembutkan hati? Jadi kita pergi kubur ni serah buat amal rasa. Aku nak mati ni. Jadi kekuatan hati kita nak buat amal, saya nak buat amal, saya nak mari masjid, saya nak mengaji, saya nak dengar kuliah. Hati dia lembut. Tapi kena uti sana 2 butir, hilang pula. Esok pula. Ada jangan amal lagu tu. Biar kita ke kubur tengok aku duduk sini. Dekat ada tak? Kita duduk sebelah kubur, dekat ada terfikir, tanya ujian, tanya ibu. Amu tu kita fikir, amu duduk dengar, tanya ujian, amu duduk dengar luar. Ibu pertama sekali kita fikir dah. Amu duduk dengar luar, ni ambo lah, asal ikut ambo. Amu duduk luar. Tak, amu tengok ujian lebat ke? Lagu mana esok sekiranya aku mati, ujian jatuh. Kita lah ni ujian yang mana jatuh masa-masa kita hidup pun kita lari dah. Dah, siap pakai baju ujian, baju gapo. Bila kita mati, boleh lari tak kita? Kita berfikir lagu mana orang mati tidak ditali hati kita, akal kita. Tapi kita fikir lagu mana yang meresak masuk tu, lagu mana mayat tu meresak dalam tanah tu. Nak gelai dia, gapo dia. Walaupun kita kata kita ubuh dulu, ubuh gapo sekalipun. Dari itu tapi benda tu akhir kita ke apa? Akhir kena juga. Kecuali orang yang mana dia mati tadi, iaitu orang yang mana hafiz Quran. Dalam dada dia tu ada Quran. Dan yang surah Sajadah saja. Kalau boleh hafal surah yang lain.
Dia mati, dia meninggalkan Al-Quran. Tu kelebihan orang jadi hafiz Quran ni. Biarlah ngaji akademik tak pandai pun, tapi seesok benda ni akan beri manfaat kepada diri kita. Ada setengah dekat dari iwa pak mengeluh, anak kamu nak pergi jaga apa? Bila anak jadi email lah ni pun orang nak mengaji pondok belaka. Saya email muda kita ngaji pondok juga, mungkin dapat ijazah pun. Maaflah hamba mengaji you juga. Dah, cuma nak ayatnya tak kira gapo. Dah. Jadi hafiz kau jadi gapo ngaji you, kalau kita berminat dengan agama semula jadi kita akan berminat. Ya dalam agama tak ada pasal sebab tu ibu bapa amun nak pesan untuk diri hamba juga. Kalau anak ni tidak berminat di satu benda, contoh kita paksa gila tafihmu, kita paksa juga anak dia berminat, rugi masa ya. Sebab hamba pernah duduk dah tafih Quran lagu mana. Ada setengah tu ada paksa ibu bapa. Ada ibu bapa ni paksa anak bila paksa ni dia buat gitu-gitu ngapa tak minat kan dah paksa. Dah, bila ni kita bukan kita nak ikut area no, tapi kita hidup kerana anak no yang minat bidang apa, tapi agama tetap kita didik. Dan duduk pondok anak tak si ibu bapa paksa, tak jadi juga rugi masa. Tetapi serat agama tu kena ada. Dia berminat tu lain sekiralah. Nah, itulah kelebihan. Dah kita payah fikirlah. Tidak ngaji pondok kau ngaji tafiz kau ngaji mana sekalipun, rezeki Allah Taala tetap belaka dah. Tetap belaka dah. Tak mungkin jaga ni rezeki macam ni. Usahalah lagu mana sekalipun kita kata mu miskin ya. Mu tak ada piti ya. Yang mana kita kata yang mana kita khijal lah itu kita ikhtiar ya. Tapi yang sepenuhnya tu kita tawakal kepada Allah Taala. Dan bukan tak boleh kejar dunia boleh, tapi jangan sampai kita kejar dunia kita ketinggalan akhirat. Dah, kejar akhirat tak apa kejar akhirat tak apa, dunia akan ikut belakang. Itu istilah. Okey, tu hadis Nabi sebut. Ikut akhirat tu dunia akan ikut belakang. Kalau ikut dunia dah, maka akhirat akan jauh dengan kita. Ada? Kata wallahu alam dah. Tak usah banyak-banyak. Dan ngepek orang. Jadi insya-Allah lagi itulah maaf banyak abang ganti saja. Dan sudah moleknya kena sini. Dah kena sini. Jadinya nak lagu mana? Ada? Tak apalah mana-mana sekali pun yang penting majlis ilmu masjid kita siasa berterusan hidup dan siasa ada supaya jualnya apa untuk memberi manfaat kepada orang ramai ataupun anak mungkin kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua-dua ibu bapa kami yang masih hidup ataupun yang telah pergi menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah dan anak isteri kami ya Allah. Jadilah kami insan yang seiman, yang cemerlang, yang berjaya dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.